Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zian Aimah Muhammad Yusof dalam Perspektif Antarapus. Perhimpunan Agung UMNO 2014 berakhir Sabtu lalu dan sudah tentu ia membawa mesej tersendiri mengenai hala tuju UMNO sebagai tunjang Barisan Nasional dan Kerajaan. Walaupun spekulasi kencang bertiup, perhimpunan seminggu itu akan menjadi platform untuk perwakilan UMNO memperlekehkan kaum Cina yang berpihak kepada pembangkang. UMNO membuktikan ia parti yang masih kuat dalam bertindak secara rasional dan kesederhanaan. Tidak ada desakan lantang untuk menutup sekolah Cina, malah ahli UMNO diajak mengatur langkah untuk menarik sokongan bukan Melayu terhadap Barisan Nasional. Apapun, perhimpunan kali ini mencatat kesungguhan pemimpin UMNO untuk mempertahankan agenda Melayu, Islam dan institusi raja. Akta Hasutan 1948 dikekalkan, malah diperkasakan untuk mencapai matlamat itu. Dan untuk tahun-tahun yang akan datang, Presiden UMNO bertekad untuk mengisi usaha meremajakan UMNO supaya parti itu lebih bersedia menghadapi tuntutan politik semasa dalam mempersiapkan diri untuk pilihan raya umum ke-14. Kita ikuti laporan Syuhaniza Said. Ucapan Presiden pada Perhimpunan Agung 2014 UMNO adalah paling ringkas disampaikan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak sejak beliau menerajui parti dan negara. Namun, jika isi kandungan ucapan dipatuhi dan dihayati oleh setiap ahli dan pemimpin UMNO, maka UMNO akan terus unggul sebagai parti pemerintah. Tema ucapan Najib ialah solidariti, baik di kalangan Melayu, UMNO maupun Malaysia. Seandainya semua dapat bersatu di bawah lembayung UMNO dan Barisan Nasional. Bayangkanlah saudara sekalian, betapa kuatnya kita, betapa kukuhnya kita. Bukan saja setakat boleh memenangi pilihan raya ke-14 nanti, bahkan kita dengan bangganya dapat bersama-sama menjengah negara yang lebih hebat dan lebih maju lagi dalam satu ikatan solidariti yang tak mungkin terpecah pentingnya. Bagaimanapun, lakaran indah itu menuntut pengorbanan untuk menjadi realiti. Hakikat adalah UMNO dan Barisan Nasional semakin hilang taring sebagai kuasa politik dalam dua pilihan raya umum yang lalu. Kejayaan UMNO memenangi lebih 10 kerusi parlimen pada PRU 13 berbanding tahun 2008 selain menawan kembali Kedah belum cukup untuk ahli parti mendabik dada. Sebagai tunjang Barisan Nasional, UMNO tidak boleh meminggirkan diri daripada prestasi suram parti-parti seperti MCA, MIC dan Gerakan yang kalah teruk pada pilihan raya umum lalu. Sokongan rakyat untuk parti-parti itu turut terikat dengan sejauh mana mereka menerima UMNO. Saya pun sedih mengalami perkara yang sama. Di kawasan saya, penduduk orang Cina cuma terpencil, kampung baru Cina apa sebagainya, nak tanah bagi tanah, nak jalan bagi jalan, nak sekolah bagi sekolah. Tapi sampai waktu mengundi mereka kata, sorry YB, ini kalilah kami nak tumbangkan kerajaan UMNO dan sebagainya. Tetapi walau bagaimana saya pun tetap mengatakan bahawa dalam sistem pilihan raya, sistem demokrasi, setiap satu undi itu penting tanpa mengira apakah ia datang daripada kaum mana. Tidak. Saya rasa kita tidak boleh melupakan Cina. Tetapi dalam masa yang sama, UMNO kena menjaga base dia supaya tidak hilang. Base-nya ialah orang Melayu. Base ataupun asas, pengkalan asasnya ialah orang Melayu. Hati perut orang Melayu itu mesti dijaga. Dan kalau dalam pada itu sekiranya orang Melayu bersatu bersama dengan UMNO dan sebagainya, saya percaya orang Cina pun dia tidak ada pilihan melainkan datang untuk bersama dengan UMNO. Di Sabah pada tahun 2013, statistik menunjukkan murid yang belajar di sekolah jenis kebangsaan Cina seluruh Sabah
ada 35.162 orang, di mana 15.120 orang, 43% adalah murid-murid Bumi Putra. Hampir 50% murid Bumi Putra belajar di sekolah Cina. Di Tawau sendiri tempat saya, SJK Kok Ming, peratus murid Bumi Putra mencicak 84%. Kalau kita tutup sekolah ini, di mana mereka mau belajar? Yang penting sekolah kebangsaan kita mantapkan, lebih banyakkan dan lebih tingkatkan kualiti sekolah-sekolah tersebut. Manakala sekolah jenis kebangsaan Cina ini yang memang ada banyak murid kita, mantapkan bahasa Malaysia antar guru-guru pakar agar tidak ada lagi anak-anak Tionghoa apabila membesar tidak pandai bahasa Malaysia. Pada masa yang sama, UMNO harus terus dilihat sebagai parti yang membela dan memperkukuhkan agenda Melayu dan memartabatkan Islam sesuai dengan matlamat penubuhannya tanpa meminggirkan kepentingan kaum-kaum lain. Kalau kita lakukan perkara-perkara seperti ini, barulah masyarakat akan mendekati UMNO dan mahu bersama-sama dengan kita. Seterusnya, Malaysia sebagai negara Islam yang moden, progresif dan dinamik akan selamanya dipandang mulia oleh kawan dan lawan di seantero dunia. Semua ini sudah pun termaktub dalam asas-asas perjuangan UMNO sejak parti ini ditubuhkan pada tahun 1946. Bahkan, UMNO sebagai sebuah parti mempunyai visi dan matlamat yang jelas. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana tahap solidariti dalam parti untuk mendukung perjuangan itu. Atas sebab itulah ingin dinyatakan bahawa parti UMNO tidak bersalah. Parti UMNO tidak berdosa. Sebaliknya yang bersalah dan sering berdosa itu adalah diri kita. Ternyata atas kelalaian dan kealpaan kitalah dalam membenteng dan mempertahankan UMNO dengan sewajarnya menyebabkan realiti politik, terutamanya lebih 15 tahun yang lalu, begitu berubah. Realiti politik ialah UMNO masih menjadi parti terbesar dalam parlimen. Namun, sokongan orang Melayu terhadap parti itu tidak sekuat dahulu. Perubahan teknologi, peningkatan dalam taraf pendidikan dan lain-lain faktor menjadikan rakyat lebih kritis terhadap pemerintah. Pembangkang pula pantas menggunakan kesempatan untuk menghasut rakyat supaya mempersoalkan hak-hak keistimewaan Melayu, kedudukan raja-raja dan keunggulan Islam atas nama kebebasan bersuara. Maksudnya, sekalipun kita di pihak yang benar, tetapi hanya duduk berdiam dan tidak melakukan apa-apa, maka musuh akan bermaharajalela dan makin menjadi-jadi. Tambahan pula, dipertalang dan dikhianati oleh si kitol moden itu tadi. Malah, ahli UMNO sendiri termakan sedikit sebanyak dengan propaganda pembangkang khususnya yang mempersoalkan agenda perjuangan parti. Malah ada yang terjun ke pembangkang kerana kononnya negara memerlukan paradigma baru dalam politik untuk bergerak maju. Saya ingin menegaskan bahawa orang-orang UMNO tidak perlu apologetik. Orang-orang UMNO tidak perlu berasa segan silu. Jika ramai pihak yang cuba memperlekeh, mencemoh kononnya parti ini sudah jumud dan tidak relevan lagi. Hakikatnya jangan sesekali kita lupa. Dalam perhimpunan-perhimpunan yang bersejarah seperti inilah kementerian-kementerian strategik untuk kepentingan Melayu dan Bumi Putra diusulkan. Di perkumpulan sebeginilah institusi Melayu serta Bumi Putra seperti UiTM dimartabatkan.
Dalam ucapannya, Najib berkata ahli UMNO dan kaum Melayu khususnya harus merapatkan saf dan menguatkan tekad untuk bersatu demi kesinambungan agenda Melayu dan negara. Dari itu, cukup dan sudah-sudahlah dengan sikap buruk yang merosakkan bangsa kita dari dulu sampai sekarang. Kita harus meninggalkan kisah-kisah Hang Nadim, Singapura dilanggar todak dan musuh dalam selimut. Wa ima, ada yang menjadi api dalam sekam, bahkan gunting dalam lipatan, tumpul di hujung tapi tajam menikam di dalam. Oleh itu, kita orang-orang UMNO mesti berhijrah ke arah lebih baik sebagai penawar kepada luka-luka bangsa. Ini boleh dilakukan selagi UMNO menjadi tunjang kerajaan, selagi parti itu memerintah dan boleh menetapkan dasar-dasar yang diperlukan. Gesaan untuk ahli UMNO bersolidariti, membuang perangai buruk dan mementingkan perjuangan UMNO adalah perintis kepada strategi yang perlu UMNO lakukan demi survivalnya sendiri. Ia berkisarkan peremajaan parti. Proses peremajaan ini sering diperkatakan dalam UMNO namun selalu dibelakangkan kerana masalah musuh dalam selimut dan api dalam sekam seperti yang selalu diungkitkan Perdana Menteri Datuk Seri Mohammad Najib Razak. Malangnya semakin hari semakin jelas juga kita mendapat maklum bahawa hasrat anak-anak muda kita katanya dihalang atau ditolak oleh mereka yang lebih lama di dalam parti. Golongan-golongan cendekiawan yang masih muda tu, dia tolak dari peluang. Kau tak nampak pun. Sebab kuasa bagi mereka ni kadang susah cakap. Kalau ada perubahan-perubahan yang drastik yang mereka berani ambil, tetapi apabila dia bagi kuasa pada golongan ini, ada satu golongan lagi yang hilang kuasa. Itu cerahan dia ambil. Misalnya, susah saya cakap lah, ada orang tua misalnya, dia tak mau bagi dah kuasa kat dia nak bagi orang muda. Dia ada penyokong kuat dia. Penyokong kuat dia takkan terima orang muda tu lah. Sebab mereka dah mantap dengan orang lama ni. It's a game of power. UMNO mempunyai 3 generasi, iaitu yang berusia 50 tahun ke atas, generasi kedua antara 30 hingga 50, manakala generasi ketiga pula adalah mereka yang berusia 30-an ke bawah. Apa yang penting demi masa depan parti? Ketiga generasi perlu bekerjasama dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling mustahak juga, penyertaan generasi ketiga ini mesti diperluas dan diperkasakan. Maka seperti yang saya sebut dalam taklimat Presiden 2 hari lepas, secara resminya diumumkan bahawa kita akan membuka pendaftaran keahlian UMNO secara terus melalui online. Dia akan ditempatkan di bawah pendaftaran Ibu Pejabat UMNO Pusat kepada anak-anak muda seawal usia 18 tahun. Namun, usaha untuk menarik orang muda untuk menyertai UMNO harus disusuli dengan iltizam politik untuk memberikan mereka ruang untuk menjadi pemimpin. Ini secara langsung akan mengubah imej UMNO dan memperlihatkan kesungguhannya untuk bergerak mengikut peredaran masa dan tuntutan rakyat. Ruangan yang perlu diberikan oleh pemimpin atasan kepada orang muda perlu dilihat dan perlu lebih ditonjolkan dan dizahirkan. Bukan hanya sekadar perbincangan tahunan semata-mata, tapi buktikan dalam kabinet, dalam kementerian-kementerian, dalam GLC, dan dalam kepimpinan parti itu sendiri. Sekarang ni berapa persen? Kalau nak dibandingkan parti yang memerintah, Barisan Nasional, jika dibandingkan dengan pembangkang, tak sampai 10%. 7% sahaja wakil ataupun ahli parlimen Barisan Nasional yang usianya bawah 40 tahun.
Jadi perkara seperti ini saya kira perlu kita bermuhasabah untuk kita berubah. Kumpulan orang muda mengatakan di dalam UMNO orang muda tidak diberi peluang, maka lihatlah saja pergerakan puteri. Itu tidak cukup dan tidak memadai. Kita belum lihat lagi pergerakan pemuda. Semua peluang diberikan kepada mereka. Jadi kalau orang muda ingin memberikan kenyataan seolah-olah menunjukkan mereka dinafikan di dalam UMNO, saya kira mereka perlu melihat secara dekat perkembangan yang berlaku dalam UMNO yang telah benar-benar menzahirkan kepada kita bahawa UMNO tidak lekang dan tidak sunyi daripada pemimpin-pemimpin pelapis yang terdiri daripada orang muda. Kalau nak tanya sama ada 100% sudah bersedia, saya rasa tidaklah 100%. Tapi takkanlah saya seorang saja yang lepas. Itu menjadi persoalan sekarang. Jadi bagi saya ini adalah satu persefahaman dua hala. Bahawasanya Presiden, timbalan Presiden dah sebut dengan jelas, bagi laluan kepada orang muda, tanggungjawab kita adalah untuk buktikan bahawa kita bersedia. Jangan kita dapat free saja. Sebab tu dalam ucapan pengulungan saya tak nak tamatkan perhimpunan ini dengan nada yang populis. Siapalah kita untuk membandingkan diri kita dengan Tengku Razali, dengan Tun Musa dan sebagainya. Tetapi kalau kita tak bagi peluang kepada pemuda-pemuda sekarang, mereka tidak akan jadi Tengku Razali, tidak akan jadi Tun Musa. Kalau mereka itu tidak diberikan peluang, mereka tidak akan naik. Kenapa agaknya generasi beliau kurang memberi sambutan kepada UMNO? Satu daripadanya dikupas oleh Najib sendiri. Dalam konteks ini, kalau kita ingin menambat hati generasi muda, UMNO mesti dilihat sebagai parti yang sanggup membanteras rasuah dan politik wang. Oleh sebab itu, rasuah adalah punca kepada banyak kerosakan dan kepincangan. Itu harapan yang diletakkan oleh Najib ke atas ahli UMNO. Dan beliau sendiri tidak menghampakan mereka bersabit isu Akta Hasutan 1948. Realiti semasa ialah kegairahan pemimpin politik dan orang ramai mengungkit isu-isu sensitif untuk disebarkan begitu cepat sehingga menjadi viral. Imej dan komen-komen yang mencemar Islam dan institusi-institusi negara sudah di tahap membimbangkan untuk mengkaji balik cadangan memansuhkan Akta Hasutan. Mereka kata tidak ada siapa-siapa yang mempertikaikan orang Melayu dan Raja-Raja Melayu. Elok saja saya buka Twitter tadi. Ini cakap soal nak namakan jalan penghormatan kepada Yang di-Pertuan Agong yang lepas. Apakah sumbangan mereka Yang di-Pertuan Agong sehingga perlu diberi penghormatan sebegitu rupa? Sekurang-kurangnya Karpal Singh ada berbakti kepada bangsa. Justru Akta Hasutan perlu dikekalkan supaya hak kebebasan bersuara tidak akan diperalatkan untuk meremeh dan menyindir institusi-institusi negara. Malah, akta ini bukan saja akan dipertahan tetapi akan diperkuat dan diperkokohkan. Sekurang-kurangnya dalam dua perkara. Saya dah semak akta ini tak ada dua perkara dalam tu. Pertamanya, kita akan masukkan peruntukan khas untuk melindungi kesucian agama Islam. Bahkan agama lain juga tidak boleh dihina. Keduanya, kita akan masukkan supaya tindakan boleh diambil atas siapa yang cuba menghasut supaya Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia. Apabila rakyat majoriti merasakan keamanan tu lebih penting daripada kebebasan, maka Datuk Seri Presiden mesti mendengar pandangan yang demikian. Jadi ini adalah satu daripada proses demokrasi. Dia melontarkan idea dan dia beri masa yang panjang untuk orang meneliti, membahaskan, membincang, dan dalam masa yang sama dia memberi ruang yang terbuka untuk masyarakat sivil misalnya tidak menyalahgunakan ruang kebebasan yang diberikan. Keputusan yang amat ditunggu-tunggulah, terutama sekali kepada wanita UMNO Malaysia, dan kami semua di peringkat bahagian telah mengutip tanda tangan untuk mendapatkan 1 juta tanda tangan
dan setiap bahagian telah mendapatkan 2-3 ribu tanda tangan. Jadi kami berjuang habis-habisan untuk mengekalkan, takut kalau dimansuhkan kan. Jadi kita mengharapkan IIC dah dimansuhkan, tetapi balik kepada atas hasutan ini ditambah baik, menyebabkan ada sesuatu yang baiklah untuk bangsa kita dan untuk Malaysia. Kegelisahan kebanyakan daripada kita terjadi kerana pada hari ini ramai yang lebih berani. Pertamanya mempersoalkan pasal agama, yang kedua mempersoalkan soal raja-raja, dan yang ketiga cuba memporak-perandakan perpaduan yang selama ini kita buat. Jadi akta hasutan yang dikekalkan ini dan akan ditambah baik ini merupakan satu langkah yang terbaik, dan kita mengharapkan supaya mereka yang cuba melanggar akan mengambil langkah dengan tidak berani lepas daripada ini untuk melakukan sebarang ancaman, sebarang ugutan terhadap kerajaan kita terutamanya. Tajuk-tajuk utama akhbar selepas ucapan Najib pada Khamis lalu memberi fokus kepada keputusan untuk mengekalkan malah memperkasakan Akta Hasutan 1948. Namun tidak kurang penting adalah mesej tajam beliau atas keperluan UMNO meremajakan parti untuk masa depan. Prosesnya harus bermula sekarang, namun persoalan yang paling penting ialah apakah strategi untuk menarik golongan muda dan adakah veteran-veteran UMNO bersedia memberi laluan kepada golongan muda. Syuhaniza Said melaporkan untuk Perspektif Antara Pos. Sekian sahaja Perspektif Antara Pos untuk kali ini. Semoga anda mendapat pelbagai maklumat yang berguna. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.